Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Untuk sesi kali ini, kita akan mulakan berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah PBD tahap 1. Sebagai pengenalan, apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran bilik darjah PBD? Pentaksiran bilik darjah bukanlah satu perkara baru ya. Pentaksiran bilik darjah ni sebenarnya telah pun bermula pada tahun 2011 di bawah pentaksiran berasaskan sekolah. Pada tahun 2011, Kementerian telah mula dengan pentaksiran berasaskan sekolah yang terbahagi kepada dua untuk aspek akademik dan bukan akademik. Dan pentaksiran bilik darjah yang bermula pada 2016 merupakan salah satu contoh pentaksiran untuk aspek akademik. PBD, pentaksiran bilik darjah, bermula daripada 2016, dimulakan dengan tahap 1, iaitu tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Okay. PBD menggunakan pendekatan PBD sepenuhnya sebagai pentaksiran terhadap perkembangan pembelajaran murid dan bukan lagi berorientasikan peperiksaan. Okay. So, sebagaimana yang kita tahu, bermula dengan pentaksiran bilik darjah, maka secara automatik tiada lagi peperiksaan pertengahan dan akhir tahun. Kenapa peperiksaan pertengahan dan akhir tahun dimansuhkan? Pertama, kerana pentaksiran bilik darjah berkonsepkan pembelajaran berorientasikan perkembangan murid. Okay. Melalui pentaksiran bilik darjah, kita nak tengok bagaimana murid berkembang. Okay. Yang kedua, kerana melalui pentaksiran bilik darjah, kita cuba menyemai nilai-nilai murni berbentuk rutin harian. Okay. Yang ketiga, melalui pentaksiran bilik darjah juga, kita nak tengok pembangunan dan pembentukan karakter murid. Dan yang keempat, untuk memberi pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada murid. Okay, so secara asasnya kita nampak di sini bahawa melalui pentaksiran ini bukan sahaja melihat kepada akademik, tapi juga melihat kepada perkembangan murid, nilai-nilai murni, pembentukan karakter dan juga untuk memberikan pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada murid. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan pemansuhan peperiksaan bagi murid tahap 1, iaitu tahun 1, tahun 2 dan tahun 3? Okay. Bila PBD mulai diperkenalkan dan peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun dimansuhkan, okay, maksudnya tiada lagi peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun. Okay, kita tengok lebih kepada pembinaan karakter dan sahsiah murid. Okay, dan pengajaran di dalam kelas juga lebih kepada secara kolaboratif di antara pelajar. Okay. Dan fokus utama kita adalah menulis, 4M, menulis, membaca, mengira dan menakul. Okay. Dan seterusnya ialah apabila tiada lagi pemansuhan peperiksaan bagi tahap 1, kita cuba untuk menerapkan pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada pelajar melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Okay. Peluang dan at the same time, PBD memberi peluang kepada pelajar untuk belajar mengikut keupayaan pelajar tersebut secara individu. Kerana seperti yang kita tahu, pelajar, setiap individu pelajar mempunyai keupayaan yang berbeza. Okay. Yang ketujuh, kita juga memfokuskan kepada amalan nilai rutin. Okay. Disebabkan seperti mana yang kita tahu, Kementerian berfokus kepada kemenjadian murid. So di sini pentaksiran bukan sahaja kepada aspek akademik, malah bagaimana pelajar berkembang dan develop dia karakter. Okay. Dan semua penilaian adalah melalui penilaian pentaksiran bilik darjah dan secara tidak langsung bila peperiksaan akhir tahun dan pertengahan tahun dimansuhkan, okay, pelajar-pelajar murid-murid sendiri adalah bebas daripada tekanan peperiksaan. Okey. Objektif pentaksiran, okay, yang pertama sekali, pentaksiran bilik darjah ni adalah untuk menentukan kaedah pentaksiran yang sesuai bagi setiap pelajar. Okay, seperti yang saya nyatakan tadi, pentaksiran bilik darjah, kita melihat memberi peluang kepada pelajar belajar mengikut keupayaan masing-masing. Okay, yang kedua ialah objektifnya untuk melaksanakan PBD dengan secara yang sangat berkesan, membantu guru,
membuat pertimbangan profesional dalam menentukan tahap penguasaan pelajar dan seterusnya menjalankan tindakan susulan. Okay, so pada asasnya ini adalah proses untuk membantu guru dalam pentaksiran bilik darjah. Okey, apakah peranan guru dalam pentaksiran bilik darjah? So, guru menentukan objektif pembelajaran. Apakah yang hendak dicapai pada dalam PDP pada harian tersebut? Okey, memastikan terdapat perkembangan dalam pembelajaran murid. Okay. Melalui pentaksiran bilik darjah, because kita melihat kepada bagaimana perkembangan dalam pembelajaran murid. So, guru berperanan untuk memastikan sama ada murid ada perkembangan atau tidak. Okay. Dan seterusnya memberi ulasan perkembangan murid sama ada dari segi sikap, kemahiran dan nilai. Okay. Pada ruangan ulasan guru dalam template pelaporan. Okay. Dan menyediakan bahan PDP yang bersesuaian dengan murid, bersesuaian dengan objektif pembelajaran pada hari tersebut dan bersesuaian dengan apakah perkembangan yang dalam pembelajaran murid yang ingin dilihat oleh guru tersebut. Okay. Dan seterusnya, guru berperanan mentaksir murid secara holistik. Okay, menilai hasil kerja melalui penilaian hasil kerja murid dan menyediakan pelaporan tahap penguasaan murid. Okay, guru juga boleh sentiasa berbincang dengan rakan sejawat tentang perkembangan dan kemajuan murid serta melaksanakan tindakan susulan. Okay, sebagai seorang guru, contohnya guru kelas, boleh berbincang dengan guru-guru mata pelajaran, okay, untuk melihat bagaimana pelajar tersebut berkembang dalam setiap mata pelajaran. Okay. Okay. Program Linus 2.0 bermula daripada tahun 2019 telah diberhentikan. Okay, ini tidak bermaksud bahawa tidak ada langsung program Linus, cuma ia tidak dilaksanakan daripada peringkat kementerian. Okay, pelaksanaan pemulihan adalah daripada di peringkat sekolah, di mana pihak sekolah diberi autonomi untuk melaksanakan pemulihan mengikut kesesuaian pelajar. Okay, mengikut kesesuaian. So, bermaksud guru di peringkat sekolah, okay, pihak sekolah sendiri akan mempunyai kuasa untuk membuat keputusan dan menyediakan bahan untuk melaksanakan program pemulihan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. So, pentadbir berperanan memastikan kelancaran dan ketepatan pentaksiran yang dijalankan, terutamanya kepada murid-murid pemulihan. Okay. So, penjaminan kualiti PBD adalah tanggungjawab pihak sekolah. Okay. Okay. Pentaksiran bilik darjah, okay, adalah untuk pembelajaran, sebagai pembelajaran dan tentang pembelajaran. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran bilik darjah untuk pembelajaran, sebagai pembelajaran dan tentang pembelajaran? Untuk pembelajaran, sebagai contoh ialah pentaksiran formatif, di mana guru mentaksir perkembangan pelajar dalam pembelajaran. Dan biasanya pentaksiran secara formatif ini adalah berterusan dalam PDP. Okay. Begitu juga dengan pentaksiran bilik darjah sebagai pembelajaran. Okay. Yang mentaksir perkembangan pelajar dalam pembelajaran sebagai pembelajaran. Dan untuk pentaksiran bilik darjah tentang pembelajaran merupakan pentaksiran summatif, di mana pentaksiran tersebut mentaksir perkembangan tentang pembelajaran pada akhir sesuatu tempoh, tajuk atau bidang pembelajaran. Apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran untuk pembelajaran? Pentaksiran untuk pembelajaran berlaku di antara guru dan murid. Okay. Salah satu jenis pentaksiran untuk pembelajaran ialah pentaksiran formatif, merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran PDP, okay, di mana maklumat daripada pentaksiran ini digunakan untuk merancang strategi atau langkah seterusnya dan dikenali juga sebagai pentaksiran diagnostik. Okay. Pentaksiran formatif ini digunakan untuk merancang strategi atau langkah seterusnya
Disebabkan dalam pentaksiran ini kita bukan nak tengok pelajar, pencapaian pelajar dari segi akademik, tapi kita nak tengok bagaimana perkembangan pelajar dalam pembelajaran. Okay, contohnya dalam aktiviti soal jawab guru dan murid, tujuan soal jawab bukanlah untuk menguji pelajar, tapi untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, kemahiran dan nilai murid. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran sebagai pembelajaran? Pentaksiran sebagai pembelajaran berlaku di antara murid dengan murid. Okay. Contohnya pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya. Okay. Dalam pentaksiran kendiri maksudnya murid menilai kerja mereka sendiri berdasarkan bukti dan kriteria yang jelas, meningkatkan prestasi, menggalakkan murid untuk lebih melibatkan diri, bertanggungjawab dalam pembelajaran sendiri dan melalui pentaksiran kendiri pelajar memupuk minat mereka dalam pembelajaran. Okay. Contoh yang lain adalah pentaksiran rakan sebaya. Okay. Melalui pentaksiran rakan sebaya memberi peluang kepada murid untuk belajar dalam pasukan secara berkumpulan. Okay. Melihat bagaimana mereka berkomunikasi antara satu sama lain dan pelibatan diri mereka secara aktif dalam proses pembelajaran dengan bertanggungjawab. Okay. Melalui pentaksiran rakan sebaya juga meningkatkan motivasi murid, melahirkan rasa keupayaan terhadap proses pentaksiran dan murid berpeluang membuat pentaksiran yang sewajarnya terhadap rakan sebaya. Okay. Dan yang ketiga, pentaksiran tentang pembelajaran. Biasanya pentaksiran tentang pembelajaran berlaku pada akhir suatu tempoh seperti yang telah disebutkan tadi. Salah satu contoh pentaksiran tentang pembelajaran ialah pentaksiran sumatif. Okay. Biasanya untuk melihat contohnya selepas satu tajuk habis ataupun bidang pembelajaran selesai, so guru boleh mentaksir berkenaan tajuk berkenaan. Contohnya pembentangan hasil projek, ujian, kuis dan lain-lain. Tapi dalam pentaksiran tentang pembelajaran, ia bukan bertujuan untuk perbandingan antara murid tetapi meningkatkan tahap penguasaan murid. Objektif pentaksiran bilik darjah. Bagi guru, objektifnya adalah untuk mengesan pengetahuan sedia ada. So, how much do the students know? And mengesan perkembangan murid. Their development and mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dan melalui pentaksiran bilik darjah juga mengetahui keberkesanan PDP. Guru juga melalui pentaksiran bilik darjah, guru dapat menambah baik kaedah PDP. Contohnya di mana setelah mengetahui kekuatan dan kelemahan murid, mungkin dari segi aktiviti, guru dapat merancang atau menambah baik, mengubah suai kaedah teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas, dan menjalankan tindakan susulan. Bagi murid pula, PBD adalah untuk mengesan perkembangan diri, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dan meningkatkan seterusnya melalui kekuatan dan kelemahan tersebut meningkatkan pencapaian individu. Ciri utama PBD. Pertama, pentaksiran bilik darjah dirancang oleh guru. Kenapa? Kerana guru yang akan menilai muridnya sendiri. Guru yang tahu keupayaan pelajar masing-masing. Jadi guru yang akan merancang jenis pentaksiran yang sesuai mengikut keupayaan pelajar. Selain daripada itu, antara ciri utama PBD adalah bersistem atau sistematik, kerana guru merancang PDP, menentukan instrumen, melaksanakan PDP dan pentaksiran, merekod, menganalisis dan mengambil tindakan susulan. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga merupakan formatif dalam bentuk formatif dan sumatif. Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan, kemajuan dan penguasaan murid. Banyak mana pelajar telah menguasai satu-satu kemahiran ataupun tajuk. Pelbagai dan boleh dijalankan dalam pelbagai kaedah. Sebagai contoh,
pemerhatian secara lisan, penulisan, projek dan sebagainya. Dan PBD adalah berasaskan daripada kriteria menilai penguasaan berdasarkan standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi dan tahap penguasaan yang telah ditetapkan dalam DSKP. Okey, seterusnya ciri utama adalah untuk menekankan perkembangan individu. Okey, seperti yang telah dinyatakan, kita dalam pentaksiran bilik darjah kita bukan saja melihat perkembangan pelajar dari aspek pengetahuan akademik, tapi juga berdasarkan kemampuan individu. Okay, dan bukan untuk membuat perbandingan antara individu. Okay, ciri seterusnya adalah untuk mengesan perkembangan pembelajaran secara menyeluruh, iaitu melibatkan jasmani, emosi, rohani dan intelek, kognitif, psikomotor dan afektif. Okay. Dan seterusnya membolehkan tindakan susulan bagi mengatasi kelemahan pembelajaran dan mempertingkatkan kekuatan pembelajaran. Guru boleh mengambil tindakan susulan dengan sama ada mengubah suai atau menambah baik kaedah atau teknik atau strategi PDP. Dan akhir sekali menggalakkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya untuk melatih murid mentaksir kemajuan secara berterusan dan guru mendapat maklumat tambahan mengenai perkembangan murid. Okey. So secara keseluruhannya aspek yang dinilai dalam PBD adalah nilai-nilai murni, kompetensi, kognitif, afektif dan psikomotor. Okey. Okey. Bagaimana PBD boleh dilakukan? PBD boleh dilakukan melalui berbagai aktiviti pembelajaran. Okay. Antaranya ialah melalui projek mudah, bercerita, kuis, permainan dan main peranan. Dan juga aktiviti-aktiviti lain yang difikirkan bersesuaian oleh guru. Dan yang paling penting ialah dalam setiap aktiviti perlu menekankan pembelajaran yang menyeronokkan, pembentukan karakter murid dan bersesuaian dengan perkembangan dan usia murid. Okay, sebagai contoh, dalam projek mudah, pentaksiran yang boleh dilakukan dalam bentuk pemerhatian, rekod anekdot, senarai semak, soal jawab, pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya. Okay. Dalam DSKP, guru boleh lihat tahap penguasaan umum, penyataan tahap penguasaan umum dan ada 6 tahap. Bagi setiap mata pelajaran ada 6 tahap dan tahap penguasaan minimum bagi seorang pelajar adalah tahap 3. Yang dimaksudkan sini ialah minimum. Jadi sekurang-kurangnya jika guru mendapati bahawa pelajar berada di tahap 1 atau di tahap 2, so sekurang-kurangnya kita tahu kita boleh menambah baik, guru boleh menambah baik dan mengubah suai PDP strategi untuk membolehkan pelajar bagaimana untuk menyebabkan pelajar mencapai tahap 3. Okey, setakat ini sekian, terima kasih.